Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hai, siapa yang berada yang tengah-tengah di TikTok ni, tengah slide ni. Okey, hari ni kita bersua lagi iaitu Sembang Santai Selasa bersama saya Zu. Okey, sekarang saya tunjuk hari ni kita berada di kelas lah. Kelas darjah 1. Kalau kita tengok kat tepi-tepi saya ni sebenarnya ada anak-anak tengah menyapu tau. Walhal mereka ni tengah nak rehat tapi mereka menyapu. Nak say hi ke dekat kawan-kawan, dekat mereka kat sini live? Nak say hi, nak tengok sini. Ni seorang. Kat seorang je. Okey, nampak ke? Inilah pelajar saya, inilah pelajar kita. Siapa nama awak? Arif Aras. Arif Aras. Okey, thank you Arif Aras. Okey, Arif Aras tengah menyapu. Okey, comel kan? Darjah 1 baru. Dia kata kenapa nak menyapu? Risau nanti kelas kotor. Okey, jadinya sekejap saya nak betulkan ni. Suara saya tak berapa nak ada sangat sebabnya baru habis program. Okey, hari ni sembang santai kita bertajuk kita nak share lah sama-sama berkenaan dengan confident versus self esteem. Kadang-kadang kita pun confuse apa itu confident, apa itu self esteem. Bergegar-gegar kan, mereka boleh lari. Jangan lari, diam. Jalan. Okey, hai, selamat petang. Baru mana yang lalu-lalang tu, saya ucapkan selamat tengah hari, selamat makan tengah hari. Okey, jadinya hari ni saya nak share lah sedikit. Kalau mana yang ada nak share, nak tanya ke apa, boleh je, tak ada masalah. Kita sembang-sembang santai Selasa. Okey, lewat sikit hari ni. Okey, confident versus self-esteem. Okey, confident. Apa itu confident? Kalau kita tengok, confident, self-esteem. Kadang, sama je confident dengan self-esteem tu. Ya, ni dah hampir lah. Kalau kita kata confident ni, dia lebih kepada certain on something. Di mana pasti tentang sesuatu tu lah. Mereka berkenaan dengan confident. Dia certain on something. Di mana kalau yang confident ni adalah, contohlah kita bertanya tentang, okey, saya nak tanyalah, kalaulah saya daripada JB nak ke Bangi, okey, saya kena lalu mana? Saya kena lalu tol mana? Macam tu, dia certain on something. Jadi kalau orang yang dia tak tahu, contoh dia tak tahu, dia bukan orang Bangi ataupun orang KL, dia tak tahu, dia akan cakap, kita tak confident lah. Yang ini saya tak pasti berapa tol mana nak lalu. Tapi kalau ikut map ni, kita kena lalu tol Bangi lah. Ada tol Bangi tu yang melalui ke, ada menghala ke UKM. Macam itulah confident. Tapi kalau orang yang confident, dia memang orang Bangi. Kalau contohlah, dia selalu pergi travel daripada JB ke Bangi, dia tahulah, okey, macam mana daripada JB ke Bangi, tol mana yang saya nak lalu. Kalau yang tu dia kata, Cikgu Zui, hai Sarah, hai Puan ke, siapa ni, pelajar ke, siapa ke, hai, selamat tengah hari semua. Mana baru masuk, saya ucapkan selamat datang sembang santai bersama saya Zu. Okey, suara saya macam lelaki sikit hari ni, sebab semalam hari lepas baru terjerit dekat program camp. Jadi macam suara tak hilang, macam tu. Jadinya kalau sesama balik, kalau contoh yang confident, alright, contoh orang bertanya, macam mana daripada JB ke Bangi, saya nak lalu tol mana? Kalau orang tu dia certain on something, dia tahu, dia lalui benda tu. Okey, dia kata kalau awak daripada JB ke Bangi, awak boleh lalu kepada tol Bangi. Saya murid Sarah. Murid mana? Sekolah menengah ke sekolah rendah? Sekolah mana? Okey, jadi dia kata tol Bangi. Sebab okey, dia melalui, maksudnya dia lalui dah benda tu. Mungkin sebelum ni dia selalu balik daripada JB ke Bangi, JB ke KL, dia tahu, dia rasai benda tu. Jadi dia confident nak jawab. Dia certain on something lah. Kalau confident ni, gitu. Okey. Seterusnya self esteem. Okey, self esteem ni lebih kepada, kalau kita lihat ada orang yang kata, saya takut lah, sedih hari ni, masa nak nangis.
Takutlah, tak boleh lah nak ke depan, tak boleh. Nervous ni. Dia self esteem dia ada dua. Sama ada high self esteem dengan low self esteem. Self esteem. Okey, ada dua lah. Jadi, kita kategori yang mana? Sama ada kita ni high ataupun low, kategori confident ataupun self esteem. Dia mungkin dapat bezakan self esteem dengan confident. Alright, contoh. Kalau kata self esteem ni dia lebih kepada berkenaan dengan ability ataupun kebolehan kita. Dia mengenai, kita tahu berkenaan dengan kebolehan kita. Contoh macam saya ataupun contohlah orang sekian ni. Okey. Sarah, awak sekolah mana? Hai, selamat datang, mana yang baru masuk? Hai Daniel. Nama pun tak berapa. Dia ke Nur Syarina Sani. Hai. Okey, kalau self esteem ni berkenaan dengan ability ataupun kebolehan. Contoh, seseorang ni dia tak boleh nak bercakap depan orang. Dia ada darah gemuruh. Okey, tapi dia ada kebolehan iaitu menganyam ketupat. Dia ada kebolehan kait, membuat kaitan ataupun menjahit. Macam tu dia kebolehan. Dia tahu benda tu. Jadi contoh dia memang tak boleh nak bercakap. Okey, slow sikit je. Anak murid tengok dia kejar-kejaran dalam kelas je. Okey, bukan sebab apa? Sebab mereka tengah nak sapu-sapu. Kalau awak semua nampak kat sini lah, mereka 1, 2, 3, 4 ni lari. Padahal tengah rehat ni, sekarang ni tengah rehat. Dia nak kemas kelas. Macam tu. Darjah 1. Pandai dong, rajin sangat. Okey. Rajin. Sekarang baru dah keluar. Watak gegar kelas ni. Kata tadi gegar. Jadi sekarang dah tak ada. Okey. Alright. Sekarang ni mana yang baru masuk, saya berada di kelas darjah 1 lah. Di sekolah Sri Abim Sungai Ramal Kajang. Okey. Mana yang belum datang tu, datanglah sini. Boleh je, tak ada masalah. Balik tengok. Okey, sambung balik. Okey, contoh macam saya kata tadi, orang yang berkenaan dengan self esteem lah, self esteem diri, di mana dia macam tak boleh nak bercakap, dia malu nak bercakap kat depan, dia ada darah gemuruh nak bercakap kat depan, dia tak confident, dia kata macam tu contoh. Tapi dia ada kelebihan, dia pandai menganyang ketupat, dia pandai mengait, dia pandai jahit baju. Jadi contoh ada orang tanya, saya nak minta awak present tentang baju ni yang awak kait ni dekat depan audien, boleh? Tapi masa tu dia memang dah gabra dah. Dia kata saya tak boleh. Okey, tapi pada bila orang bertanya, okey, baju ni macam mana awak buat? Cara macam mana? Tapi bila orang tanya cara macam mana dia buat, dia boleh nak sampaikan. Dari situ datangnya confident dia nak cakap. Sebab dia tahu kebolehan dia adalah berkenaan dengan jahitan dan anyaman tersebut. Okey, jadi kat sini bila dia pasti, okey, dia tahu kelebihan dia, iaitu self esteem dia, jadi dia confident nak cakap. Alright. Jadi kat sini contohlah kan, kadang-kadang dulu saya sangat kalau nak cakap, saya memang ni dah sejuk dah. Memang sejuk dah. Kadang kalau pergi toilet tu macam-macam lah toilet tu. Okey. Tapi lepas pada tu saya sekarang ni pun sejuk juga, sejuk aircon, ada sejuk jugalah. Okey, alright. Okey, apa yang perlu lakukan kalau contoh kita nak confident kita tinggi, kita bukannya over confident ya, tapi kita nak rasa lebih confident, nak cakap dekat depan ataupun kita nak bersua dengan orang. Sebab takkanlah kita duduk diam je kan. Kita kena interact dengan orang sekeliling kita. Even jiran kita, kadang kita malu nak cakap jiran baru, kita malu nak jumpa dengan guru, kita malu nak cakap dengan orang ni, cakap malu, takut pemikiran kita. Jadi apa yang saya bagi tip lah untuk confident. Okey, ada yang nak tanya soalan pun boleh, ada nak share pun boleh, pengalaman dia ke sebelum ni apa, mungkin ada patah kencing dekat stage ke, sebab terlalu takut sangat, sejuk sangat. Mungkin masa kecil-kecil dulu kan kita tak tahu kan. Gitu. Kalau macam contoh kita nak tingkat kita punya confident kita. Alright. Yang pertama, kita kena practice. Lepas itulah ada pepatah katakan practice make perfect, macam tu. Jadi kita kena practice lalu. Contohlah, okey, nak bercakap berkenaan dengan berkenaan dengan sakit mental, berkenaan dengan kemurungan. Saya kalau contohlah nak bercakap berkenaan isu komunikasi berkesan ke, saya practice.
Practice. Selalu practice, kena hari-hari. Sebab bila kita practice, kita akan adanya confidence. Sebab kita dah tahulah benda tu. Bila orang tanya nanti senang kita nak jawab. Senang. Lepas tu, bila kita dah selalu praktis depan cermin, selalu depan cermin. Saya kalau tu depan cermin, okey, dalam bilik air ke, dalam bilik saya seseorang tu, saya akan praktis lah. Saya cakap, saya bayangkan itu adalah audiens saya. Macam tu. Seterusnya, apa yang saya buat, okey, ataupun tip yang kita boleh, awak semua boleh ikut juga adalah, okey, kenal audiens. Kena audien di mana kalau contoh kita tengah bercakap ke, ada yang audien respon, kita pun okey, maksudnya dia okey, dia best dengan tajuk kita. Tapi kalau contoh kita bercakap berkenaan isu tersebut tapi audien macam tak best, kita cuba tarik, tapi kalau macam dia macam tak best, kurang macam nak interact dengan kita, maksudnya kita dah mungkin boleh tukar tajuk tersebut lah, kita buka tajuk lain. Macam tu. Itu berkenaan dengan confident. Dan pada masa yang sama, kita kena practice. Barulah kita bertingkatkan kita punya confident. Kalau dulu, macam saya punya pensyarah lah, kata kalau nak tingkatkan confident, kalau contoh untuk kasut tu, kena tinggikan kasut tu lah. Maksudnya kalau pakai tumit tinggi tu, macam kita lebih confident lah sikit. Jadinya makin tinggi kasut tu, saya kata kalau makin tinggi lah confidence saya tu. Dan tu ke Prof sekali kata apa, macam tu lah, macam tu. Jadi saya kata kalau tinggi sangat saya takut confident. Confident apa? Takut jatuh pun nanti. Macam tu, takut pula. Lepas tu jadi macam seimbang lah, mana yang orang rasa macam ni ke, 1 inci tu boleh. Tak kisah, yang penting selesa untuk kita. Itu confident lah. Lepas tu kalau untuk self-esteem juga, untuk kita tingkatkan kita punya self-esteem, kadang kan kita, ada orang cakap dengan kita, jumpa kita, kadang dia rasa hari ni dia rasa sedih, dia rasa down. Kadang kan dia cakap down lah bila dengar ada orang cakap, okey, tengok circle selalu buat macam ni je, selalu benda-benda yang negatif, okey, rasa down, rasa macam tak sihat. Bila kita berada dalam circle yang negatif, kita rasa tak sihat. Bukan setakat diri kita, mind kita, wajah kita pun akan tak sihat juga. Jadinya kalau kita nak tingkatkan self-esteem, yang pertama adalah diri kita. Kita kena change ourselves. Iaitu kita kena ubah diri kita. Di mana bukannya ubah diri tukar kepada laki pula. Kalau perempuan tukar ke laki, laki perempuan kepada pondan. No, bukan macam tu. Ubah. Kalau contoh, so ni banyak negatif. Susah lah, benda ni susah lah. Tak boleh, saya memang tak boleh, saya memang tak boleh. Saya tak pandai benda ni, tak boleh. Semua tak boleh, negatif dah tu. Tak boleh. Perkataan tak. Dah negatif dah. Dia dah masuk dah serap dah dalam ni. Jadinya bila dah kita dah masuk dah kumpul banyak sangat negatif tu, tepulah. Tapi kita cuba reverse, kita senang je ni, senang je. Kalau contoh kan, kalau kita rasa dia ni dah tak pernah belajar ni, tak macam mana nak buat dia ni kan. Tak apa, sekarang kan dunia dah maju, semua di hujung jari. Kita search lah, kita search Google, search. Kalau kita contoh kita tak dapat, kita macam ni, kita tanya orang. Kita tanya supaya kita dapat input, supaya kita improve diri kita. Mudahlah benda tu. Kita jangan fikirkan masalah tersebut, tapi kita fikirkan cara macam mana kita nak settlekan isu tersebut. Contoh, okey. Kalau contoh lagi, kita kerja. Banyak sangat bebanan kerja ni. Terlalu banyak. Ya, betul. Sekarang kerja lagi lepas PKP kan, banyak kerja. Dan tertangguh-tangguh macam tu. Memang kita rasa banyaknya kerja. Stres lah macam ni. Stres. Kita, stres. Ada stres yang baik, ada stres yang negatif dan juga positif. Alright? Jadi kita jadikan bebanan kerja tu, kita dekat satu mungkin kita untuk tinggi ataupun ke depan, di mana kita settlekan satu-satu. Kita janganlah banyak kerja tapi tak buat. Duduk banyaklah kerja ni nak buat, tapi tengok main handphone, tengok YouTube, tengok Instagram, tengok TikTok, buat TikTok. Kita tak apalah, semua tengok tak apa, tapi janganlah sampai lara macam tu. Okey. Jadi kalau bila ada terlalu banyak kerja, kita buat sikit-sikit. Masa tu nak cakap tak apalah, tapi sambil buat kerja. Janganlah time tu cakap, tangan tak gerak pun. Gerak bab lain. Tak nak macam tu. Okey.
kita ubah, kita reverse kita punya psikologi kita. Okey, kita cakap benda yang positif, baru sampai aura yang positif tu. Okey, seterusnya kita boleh change our friends, di mana circle kita, circle kawan kita. Kalau kalau circle kita tu berkenaan gosip je. Kalau sekarang kata membawang lah, macam tu, membawa, bercerita perihal orang ni, bercerita berkenaan yang tak ada dapat apa kebaikan untuk kita. Sebab bila kita terlalu bergosip, terlalu banyak, jadi kita dalam circle tu, kita akan bercerita berkenaan yang negatif je lah. Dapat yang negatif je. Mana yang positifnya? Dari situ, self esteem kita, kalau contohlah kan, dalam team kita tu, okey, dah lah kita ni tak pandai, kita ni tak boleh nak buat ni, kita rasa tak boleh nak buat ni. Datang pula si A kata apa? Kau tak boleh macam ni, kau memang macam ni, kau lemah sikit, kau kan lemah lembut, kau tak boleh, kau duduk je sini je. Lepas tu kata gini, kau kan macam gini, santun, macam gini, tak sesuai ni, kau tak lah, kau macam gini je. Macam ni, aku rasa kan kau macam ni, kau macam ni. Rasa kau macam ni, kau macam ni, kau macam ni. Pak dia dengar dah kan? Aku macam tu lah, betul lah. Dah betul pula diri dia. Padahal orang pun cucuk sikit je, dah betul. Dia pun kata diri betul. Macam, betul lah aku macam ini. Macam, tak boleh lah. Tak boleh ni. Orang tu boleh lah sebab dia ni pandai cakap. Dia ni hebat. Dia ni kabel besar, boleh lah. Itulah. Jadinya, circle tu, mungkin tukar circle pada circle yang positif. Positif tu mungkin ada circle yang boleh bantu kita. Kalau contoh kan, Kak, saya ni tak boleh lah macam ni, Kak. Ada cara tak macam mana? Macam ni. Buat macam ni. Buat macam ni. Kalau contohlah, saya ni masak tak apa nak pandai sangat. Jadi macam mana saya nak buat ni? Kawan dia kata YouTube kan ada, tak apa, boleh je Ahad ni kita buat team, kita masak kat rumah A, kita masak kat rumah A, kita masak spaghetti bolognese, macam tu. Sama-sama kita meningkatkan kita punya self esteem tu. Kalau mana tak pandai masak, kita jadikan kawan kita tu pandai masak, di mana kita terbantu dia, bukan kita condemn dia. Itu circle. Kalau nampak cara macam circle ni macam negatif-negatif, kita hindarkan. Mungkin sikit-sikit hindarkan lah. Nak berkawan boleh je, cuma hindarkan kalau rasa macam nak ada macam tengah gosip tu, kita hindarkan, kita buka cerita lain, gitu, ataupun buka kiri tempat lain, ataupun buat kerja kita. Okay, change our friends. Dia kata di situlah kita punya circle kita pun main peranan yang sangat penting. Sebab bila circle kita tu memberi impact yang kuat pada kita jadi down. Nak buat kerja pun tak boleh. Okay, lepas tu nak makan pun rasa tak nak makan. Macam tu, effect. Alright? Dah dengar? Effect lah. Seterusnya kita boleh tukar kita punya routine. Change our routine. Di mana kita tukar pada routine kita. Mungkin selalu kita rasa macam, nanti nak pergi, kita ada program ni, program camp jati diri. Tapi semua orang kena pergi. Tak boleh lah. Aku tak boleh panjat-panjat gunung. Aku tak boleh nak hiking. Aku tak boleh. Aku kena boleh duduk tempat, duduk sini, dia diam-diam. Pergi mall, aku boleh lah. Gitu, boleh lah. Di sini boleh lah. Kalau pergi sana, hutan tak boleh. Apa kata tukar rutin tu supaya untuk tingkatkan self esteem diri kita kepada positif. Di mana bila kita tukar rutin kita, tak mustahil benda tu akan meningkatkan kita punya self esteem kita. Kalau kita masih macam takut lama, kat situ kita ada perkembangan langsung. Lama-lama kita punya self esteem kita makin menurun. Kita pun kalah dengan katak buah tempurung. Gitu, kalah. Katak buah tempurung pun dah buka tempurung tu, dah pergi jalan-jalan cek kawan. Kita masih kat situ, kita takut lama. Nanti malu kita kan katak. Okay? Jadi kat sini, apa-apa pun kita cuba, kita sama-sama cuba. Saya pun bercakap dengan untuk diri saya juga. Bukan untuk orang ramai. Maksudnya bukannya kepada awak semua, tapi pada diri saya juga. Sama-sama. Jadi dekat sini self esteem dengan confident. Bila kata confident ni adalah kita certain on something. Okay, certain on something. Di mana kita melalui benda tu. Jadi kita confident untuk bercakap berkenaan isu tersebut. Bila orang tanya, kita tahu macam mana nak jawab. Okey, macam mana kita nak beritahu berkenaan dengan sesuatu isu tu dengan tepat, padat isinya.
Okey, kalau self esteem ni dia lebih kepada kita percaya kepada kebolehan kita ataupun ability kita. Dari situ. Walaupun mungkin kita rasa kita ni tak pandai bercakap. Okey, kita rasa malu, kita rasa sedih, rasa segala. Tapi Allah ni dah kurnia kita nikmat, ada mata, ada tangan. Okey, jadi kita kena bersyukur, kita kena gunakan sebaik mungkin. Mungkin kita rasa kita tak hebat orang tu, tapi sebenarnya kita pun hebat sama-sama. Allah ni hadirkan, Allah jadikan kita ni Allah jadikan kita ni semua orang ada pelbagai kelebihan yang masing-masing. Okey? Kalaulah Allah ni tarik balik kelebihan kita. Lepas itulah kita baru insaf dan teringat, oh insya-Allah, rupanya kelebihan kita yang ni rupanya tiba-tiba Allah tarik. Jadi kat sini bagi saya setiap orang ni mempunyai confident dan kelebihan masing-masing yang tersendiri. Kita sendiri kena cuba, kena cari. Kita jangan duduk tempat je. Duduk tempat macam saya kata tadi, macam katak batu purung, even tiba-tiba katak tu yang berubah. Katak tu yang mencari improvement untuk diri dia. Kita malu dengan katak. Okey. Jadi apa-apa pun saya percaya kepada awak semua. Okey, setiap manusia ni mempunyai nilai diri yang sangat tinggi, iaitu yalah ada yang negatif, ada positif, tapi kita lebih kepada positif. Okey. Jadi ada sesiapa yang bertanya, boleh je, ada masalah. Okey. Kalau mana baru masuk, okey, dekat sini kita berada dalam kelas darjah 1 di sekolah seri atau sekolah rendah BIM Sungai Ramal, Kajang. Mana nak daftar anak tu bolehlah tangsi kita. Okey. Ada yang nak tanya lagi ke? Ada nak tanya ke? Macam tadi ada student Amira, saya ke Amira. Sekarang tak ada. Okey. Jadi sampai sini saja sembang santai kita. Okey, sehingga kita berjumpa lagi insya-Allah pada hari Selasa next week insya-Allah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Jadi saya ucapkan assalamualaikum.